Okey, kita sambung bab 6 boleh? Bab 6 lupa kepada Allah, kita baik mana yang sampai kan? Lupa kepada Allah akan menambah kerugian. Bab 6, lupa kepada Allah. Jangan lupa kepada Allah. Heran kita kalau orang lupa pada Allah kan? Sedangkan Allah tak pernah lupa pada kita. Contohlah macam hari ni kan. So ada tak orang yang dapat manual, semua dapat automatik. Nak kata Allah kontrol semua. Nafas kita Allah Taala kontrol. Jantung kita Allah Taala kontrol. Ada orang pilih manual, ada. Dia pam jantung sini macam mana? Tengah dengan camar macam mana? Tuan-tuan, makin laju makin golak dia makin laju. Dia dia pam. Lepas tu yang seorang tu lah ngantuk. Ngantuk dah terlupa pam. Ngantuk terlupa pam dah meninggal. Seorang meninggal. Lepas tu memang Hajah nak panggil siapa penceramah datang, dia tengok kadar meninggal paling tinggi, dia tak panggil dah penceramah tu. Nampak penceramah tu kalau ngantuk memang ramailah meninggal gitu. Tak ada kan, semua automatik. Automatik hidung kita ada. Kalau hidung tu sembik sebelah, automatik kita akan pakai sebelah lagi. Kalau dua-dua tu sembik pakai mulut. Macam tu. Automatik. Kan, automatik perbuatan kita. Kita kena topuk automatik. Makna semua Allah Ta'ala bagi sistem auto semua. Nampak tak? Kan? Jadi makna kata Allah tak pernah lupa kat kita. Yang ramainya manusia yang lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah akan menambah kerugian, menghilangkan nikmat dan menghalang pengabdian. Bahkan di samping itu dapat pula menambah kedengkian dan penyesalan. Lupa pada Allah bolehlah jadi dongki, boleh jadi penyesalan. Diceritakan bahawa sebagian orang soleh bermimpi berjumpa dengan gurunya. Kerana dia bertanya kepada guru itu, apakah kerugian yang lebih besar kau rasakan? Gurunya menjawab, lupa kepada Allah. Dirawikan pula sebahagian mereka bermimpi bertemu dengan Zunnun al-Masri. Kemudian dia bertanya, apakah Allah lakukan terhadapmu? Zunnun menjawab, Allah memanggilku menghadapnya seraya berkata, wahai orang yang mengaku-ngaku, wahai pendusta, engkau mengaku cinta padaku, namun kemudian engkau melupakan aku. Engkau selalu lupa, sedangkan hatimu tetap lalai. Padahal umur kian tiada, namun dosamu semakin bertambah. Tu dia. Hati makin lalai, umur makin tak ada, bukan makin muda kan. Ada orang makin muda, kulit boleh bagi togang balik, boleh enjet togang, hidung sap menjongket hidungnya biar dia memancung kan, biar memancung hidungnya. Telinga capang macam Ariel Astro, tuan biar ada kambang. Boleh buat koning melangkah macam tu boleh buat. Sekarang ni boleh lah tanam bulu koning tu disusun satu telok boleh. Nak koning zanazin dia sap sebelah naik, dia boleh buat. Gigi berong-berong boleh. Gigi tak ada boleh bagi ada, boleh. Iya. Lepas tu gigi palsu kan sap. Saya elok lurus. Gigi palsu ni saya nak pesan, jangan masa sepahan gigi palsu ni. Maklum saya makin, saya ingat kisah maklum saya makin masa kat kampung, dia boleh letak dan cawan tu. Saya nak minum, saya ingat ada air kosong, saya minum, apa ranyat tengok gigi dalam tu. Allah. Iya. Gigi den. Aduh. Boleh lurus, boleh, semua boleh. Mata kita boleh jas. Kan, mata ada yang biru, merah, kuning, contact lens. Ada pakcik seorang tu. Mana pergi contact point dia hilang, contact point dia. Contact point ke tu karena saya kata ni contact lens saya tu. Manalah dan tahu tu. Aduh, ingat ke orang tua tu. Boleh. Mata juling boleh. Tagak perempuan letak tepi tu. Dah tak elok mata. Tak ada mata juling ni, dia ada rawatan dia, ada. Dia akan betulkan balik mata tu. Kita punya mata ni sebenarnya, mata kita ni dia bulat tau, macam bola ni kat dalam ni. Saya yang kena masa beberapa hari sebelum saya keluar TV Hijrah tu, saya yang tayar pocah masuk dalam mata saya tu, dia tambui sampai dalam. Mana bulat tu sampai ke belakang ni. Sampai belakang. Doktor tu cakap, bayangkanlah dia nak cabut pakai tweezer tu, nak cabut seropih kat mata tu macam ni. Macam ni ngigil sampai tu kan. Saya Allah buta lah dan buta lah. Mata dia antara urat yang paling sensitif mata lah. Tu sebab siapa yang buat ni, orang tua-tua yang buat operation cataract, jangan dogil, faham? Bega atau bega.
Duduk entok-entok. Siapa yang buat yang operation cataract tu, lepas operate memang mata kita akan terang, tapi nanti dulu jangan tahu buat. Dia tak membongkok pun tak boleh. Ngangkit benda borek pun tak boleh. Saya ingat arwah wan saya makin adik saya tu, memang jago betul, lap-lap je badan ni. Kemudian sikat dengan rambut, mengambil nunuk ambil sikat pun tak boleh. Lepas sebulan lebih, 40 hari lebih kurang, baru boleh buka sikit mata tu, cuba tengok. Dia akan nampak putih, terang nak nampak. Tapi memang kena juga. Sebab kalau dalam tempoh lepas operate tu kita tak jaga, dia rosak memang sampai bila tak boleh ubaikan. Tu pesan tu. Siapa yang nak buat operation yang cataract mata tu kan, selaput mata tu, itu kena jaga. Memang boleh. Bila terang tu dia tak adalah yang poning-poning yang sebelum ni, tak ada lagi dah. Kan? Semua boleh adjust. Mata boleh adjust, apa boleh adjust. Biru jadi merah-merah, jadi kuning. Yang loket. Tapi contact lens tu, yang color-color yang cantik-cantik tu jangan pakai. Merosakan mata. Satu lagi ni, handphone ni. Yang boleh gorak-gorakkan skrin pakai mata tu. Retina kan. Pertama, rosakkan retina. Kedua, nampak corang gila. Jangan buat. Apa hal lah macam tu? Konan ke apa? Betul je. Pemalih lah. Pakailah jari tu. Alah gila tu. Kan? Dah jadi pemalih kan semua kan? Memang ada dia pakai ni sensor mata kan. Yang macam password kan, tengok betul-betul buka kan. Dia kan pakai mata tu. Tak payahlah pakai tu, pakai pinnya sudah. Aduh. Diceritakan pula seorang lelaki soleh bermimpi berjumpa ayahnya. Kemudian bertanya, wahai ayah, bagaimanakah keadaanmu? Ayah menyatakan, wahai anakku, dulu aku hidup lalai dan mati pun dalam keadaan lalai. Dia kata. Tersebut dalam kitab Zahari Riyad bahawa Yaqub AS bersahabat dengan malaikat maut. Satu ketika malaikat maut datang kepada Yaqub. Yaqub berkata, wahai malaikat maut, engkau datang untuk berziarah atau mencabut nyawaku? Malaikat maut menjawab, untuk ziarah saja. Macam itulah baik ngam rapat malaikat maut dengan Nabi Yaqub. Kita kalau dapat kawan dengan malaikat maut, tahulah. Siapa tu? Kau tak kenal siapa ni? Kau cubalah baik pangai. Dia suruh dia cabut nyawa orang. Siapa tu malaikat maut ni? Silap-silap Montori pun telefon kita. Kau tanyalah dia dan bilo. Kan? Jadi datang kau nak ziarah aku kan, nak cabut nyawa aku datang nak ziarah kan. Yaqub menjawab, bila ajalku telah dekat dan kau nak mencabut nyawaku, hendaklah kau beritahu aku terlebih dulu. Malaikat menjawab, baiklah, aku akan mengutuskan kepadamu 2 atau 3 utusan. Maknanya dia akan bagi 3 tanda sebelum cabut nyawa. Janganlah kau risau kata. Maka ketika ajal Yaqub telah sampai, malaikat maut datang lagi kepadanya. Lalu dia tegur Yaqub, apakah engkau datang untuk berziarah atau mencabut nyawaku? Malaikat maut menjawab, aku datang adalah untuk mencabut nyawamu. Yaqub bertanya dengan hairan, bukankah engkau telah berjanji kepadaku hendak mengutus 2 atau 3 utusan terlebih dahulu? Malaikat maut menjawab, benar, aku telah melakukannya. Putihnya rambutmu setelah hitam, lemahnya badanmu setelah kuat, dan membongkoknya tubuhmu setelah tegap. Itu adalah utusanku, wahai Yaqub, kepada semua manusia sebelum ia mati. Dah ada belum tanda tu kat kita? Dah ada belum? Kalau dah ada, standby lah. Apa lagi nak tanya lagi? Dah ada dah. Rambut yang hitam dah jadi putih. Dulu sibuk cabut rambut putih. Sekarang yang hitam tu lah nampak tak lawa dah. Cabut yang hitam tu biar tinggal putih. Kan? Yang togap, marin togap. Sekarang dah tak togap pun. Marin bawa kereta selamba je dulu. Mana cakap ke mana? KL cakap je mana? Bawa. Kan kita kan geng-geng kita satu grup, satu kereta. Sekarang mana? Dekat-dekat boleh lah. Situ tak nak lah, payah parking. Tak nampak. Kata kan apa kan. Dia dah pilih dah tampik-tampik nak pergi. Terasa. Iyalah. Makin lama kita tak tahu. Saya dulu lah boleh naik motor daripada Seremban Kuala Pilah. Bukan jauh mana Seremban Pilah. Boleh lah sejam lebih. Kan? Tapi dia tak tahan lah. Setengah jam naik motor pun dah cecenya. Lurus pinggang. Tu yang boleh tengok budak yang daripada Kuala Lumpur sampai Sungai Perak, berhenti kat hentian Sungai Perak tu kan. Baring budak tu kat wakaf tu. Bukannya sakit pinggang dah. Pinggang dah tak ada. Ponik. Naik kereta pun pelongoh. Bayangkanlah. Naik motor. Kan kuat lagi dah. Makin lama makin tak kuat. Yang tagak pun dah jadi bongkok. Ada tu macam nak dah macam ni nak bongkok lah. Macam tu lah tengok orang lah.
Iya, maknanya dah dokek lah dengan maut. Salah tertanya ni. Bila nak mati ni kat dah tak lama dah. Waktu terus berlalu, sedangkan dosa kian bertambah. Malaikat maut datang bertamu, namun hati tetap lalai. Nikmatmu di dunia hanyalah kepalsuan dan kerugian. Hidupmu di dunia adalah muhal dan batil. Imam Al-Ghazali menggambarkan dunia ni macam pulau. Macam pulau. Jadi bila orang kita ni ibarat orang yang tinggal sekejap sebelum nak naik kapal meneruskan perjalanan. Jadi sampai sebelum turun ke pulau tu, dah dipesan oleh kapten kapal. Ni dekat pulau ni macam-macam benda cantik. Jangan leko, jangan lalai. Kita turun sekejap ya untuk cari bekalan. Jangan hilang fokus. Faham? Dekat macam tu. Jadi adalah yang golongan pertama turun memang dia tak peduli dah. Lawa dia ingat dah pesanan tu. Ni semua lawa ni pedulikan. Dia kumpul bekalan banyak-banyak. Kumpul bekalan banyak-banyak. Dia naik kapal. Dia adalah orang paling bahagia sekali. Bila dia balik tu bekalan dia banyak. Golongan yang kedua, dia turun, dia ternampak, dia leko. Dia terlupa dengan pesanan tu tadi. Alah kojap yo. Layan, tiba-tiba terdengar bunyi sombong kapal tu nak gorak dah. Masa tu berkelang kabut, dia mencari hasil-hasil bekalan di saat-saat akhir. Tapi sompek gak naik, tapi bekalan dia taklah sebanyak mana. Tapi adalah bekalan. Golongan yang paling rugi, golongan yang ketiga. Dia leko sampai ke sudah leko. Dah bunyi sombong. Alah, tak puas lagi kat sini. Dia borek nak meninggalkan pulau tu. Dan akhirnya dialah manusia yang paling rugi sekali. Sebab leko dengan dunia. Dunia ni sementara je. Kan?